Assalamualaikum, nama saya Adam Haziman Haziq dan ahli kumpulan saya iaitu Syarmila, Tiruna, Aishwarya dan Puvaneswari ingin membentangkan tentang isu-isu yang berada dalam video tersebut. 3 video tersebut dipilih kerana terdapat beberapa elemen hak asasi kanak-kanak yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi yang perlu kita hormati dan kita pelihara. Kanak-kanak mudah dipengaruhi dan memerlukan jagaan dan perlindungan khas daripada ibu bapa agar pertumbuhan dan perkembangan mereka tidak terjejas. Hak asasi yang terdapat dalam 3 video tersebut adalah hak asasi perlindungan, hak asasi perkembangan dan hak asasi kehidupan kanak-kanak. Di dalam video tersebut, ia menunjukkan hak asasi kanak-kanak yang dijaga dan dipelihara, tetapi ada juga hak asasi kanak-kanak yang tidak dijaga dan diabaikan seperti dalam video penderaan. Apabila hak asasi kanak-kanak ini tidak dipelihara, kanak-kanak tersebut hidup dalam kesengsaraan dan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mereka terjejas. Seterusnya 2.0 iaitu isu semasa yang terlibat dalam video. Isu semasa yang terlibat dalam video terdapat banyak isu berkaitan kanak-kanak di negara kita. Antara isu semasa tentang kanak-kanak yang ada dalam video tersebut adalah isu-isu penderaan, isu kanak-kanak yang tidak dapat hak kehidupan daripada ibu bapa mereka dan isu hak perkembangan kanak-kanak. Berlakunya isu-isu sebegini kerana terdapat sesetengah ibu bapa atau penjaga tidak mengambil peduli tentang hak asasi kanak-kanak dan mereka menganggap bahawa hak asasi kanak-kanak itu tidak penting. Isu penderaan berlaku kerana ibu bapa kepada anak tersebut tidak memahami hak asasi perlindungan kanak-kanak, manakala berlakunya isu pembuangan bayi juga disebabkan oleh ibu bapa yang tidak memahami hak kehidupan kanak-kanak. Setengah ibu bapa juga tidak memahami hak perkembangan kanak-kanak. Seterusnya 3.0 iaitu isu yang bukan menjadi kebiasaan dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Setiap kanak-kanak tidak berupaya untuk membuat sebarang bantahan untuk menegakkan keadilan mereka. Oleh sebab itu, mereka mempunyai hak-hak yang perlu diketahui oleh ibu bapa ataupun penjaga supaya tidak berlakunya penindasan ke atas mereka. Isu-isu ini bukanlah menjadi kebiasaan dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak kerana jika isu-isu ini tidak dibendung, ia akan menjejaskan perkembangan kanak-kanak tersebut. Dengan merujuk kepada video tersebut, jelas dilihat bahawa ia bergerak ke arah penyelesaian isu semasa yang dihadapi oleh kanak-kanak di negara kita. Contohnya, video tentang kesedaran ibu terhadap anaknya didera oleh pengasuh tersebut. Dengan adanya kesedaran dan kepekaan ibu bapa terhadap anak-anak, ia dapat membantu membela hak asasi perlindungan kanak-kanak itu dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan ke atas kesalahan tersebut dan isu ini secara tidak langsung dapat dicegah. Contoh seterusnya adalah video tentang ibu bapa mengajar anak. Isu semasa yang berkaitan dengan video ini adalah isu menggunakan kekasaran dalam mengajar anak. Ini tidak akan memberikan impak yang positif kepada anak-anak tetapi akan memberi kesan yang buruk kepada perkembangan mereka. Isu ini melibatkan hak asasi perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak mempunyai hak perkembangan agar dapat membentuk diri mereka pada masa akan datang. Contoh yang terakhir adalah video kesedaran orang awam terhadap kanak-kanak yang dibiarkan dan tidak diberi hak kehidupan. Ini kerana ibu bapa yang tidak tahu hak kehidupan kanak-kanak dan ingin melepaskan tanggungjawab mereka. Dengan adanya kesedaran orang awam tentang kanak-kanak ini, ia akan memberi hak kehidupan kepada kanak-kanak tersebut. Seterusnya 4.0 iaitu sejauh manakah kebenaran tentang isu tersebut. Isu dalam setiap video tersebut berlaku dalam kehidupan seharian kita. Isu-isu ini sering berulang pada setiap tahun. Melihat kepada statistik, jumlah kes-kes ini meningkat naik dari semasa ke semasa. Jadi, sebagai pengamal pendidikan awal kanak-kanak, perlulah mempunyai idea untuk mengatasi masalah ini dan memastikan ia tidak akan berulang lagi isu ini di negara kita. Kebenaran isu ini dapat dilihat di internet dan di sekeliling kita. Tetapi kebanyakan masyarakat tidak peka dan terhadap perkara di sekeliling mereka. Ini juga adalah punca-punca berlakunya kes-kes seperti ini. Selain itu, kes ini dapat dilihat dengan berlaku pendekatan pembuangan bayi dan tidak memberikan hak asasi kehidupan kepada kanak-kanak tersebut.
Hal ini kerana ibu bapa yang tidak bertanggungjawab dengan anak mereka. Seterusnya, isu ini dapat dilihat juga daripada peningkatan kes ibu bapa yang mendera anak-anak. Selamat sejahtera, nama saya Aishwarya Dorisami. Nombor metrik 3213003131. Perasaan sebagai mengambil pendidikan awal kanak-kanak terhadap isu di dalam video. Berdasarkan video, saya berasa sangat kecewa dan bimbang atas kanak-kanak yang di daerah diabaikan. Tetapi saya berasa bangga dengan ibu bapa yang memberi kebebasan hak kepada kanak-kanak yang dipamerkan. Oleh itu, bahawa kanak-kanak perlu ada hak perlindungan dalam pembesaran zaman kanak-kanak. Oleh hal demikian, terdapat kanak-kanak perlu lindung dengan baik dan dalam suasana mesra agar mereka dapat membesar dengan mental dan fizikal yang baik dan sehat. Kanak-kanak yang membesar dalam keadaan selamat, mereka akan menjadi individu yang baik pada masa akan datang. Seterusnya, kanak-kanak juga mempunyai hak asasi perlindungan, iaitu mereka perlu diberi makanan yang secukupnya, dilahirkan dengan mempunyai nama dan kewarganegaraan, dan paling penting mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi. Hak perlindungan dapat menginteraksikan dalam zaman kanak-kanak oleh kerana kanak-kanak tidak mudah terjebak dengan perkara negatif serta kebahayaan. Di samping itu, hak perlindungan ini dapat membesarkan kanak-kanak yang berkualiti dari segi pemikiran rohani, jasmani dan moral. Kanak-kanak yang berkualiti dapat menyumbang sumbangan kepada komuniti dan sosial. Kanak-kanak juga berpotensi dapat menghasilkan satu pemikiran yang kreatif dan efektif. Soalan 6.0, apakah hak kanak-kanak yang berkaitan dengan isu ini? Hak kanak-kanak yang terdapat berkaitan dengan isu ini adalah hak asasi perlindungan kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak itu telah didera seperti di dalam video tersebut. Bagi mengelakkan penderaan kanak-kanak, ibu bapa perlu berhati-hati apabila memilih pengasuh kanak-kanak. Selain itu, hak kanak-kanak yang terdapat adalah hak asasi perkembangan kanak-kanak. Contohnya, dari segi pembelajaran kanak-kanak, ibu bapa perlu menyediakan pendidikan untuk kanak-kanak sejak dari kecil lagi. Ibu bapa juga sepatutnya mengajar kanak-kanak dengan sabar dan tenang. Akhir sekali, hak kanak-kanak yang terdapat ialah hak asasi kehidupan. Contohnya, dalam video tersebut, kita dapat melihat kanak-kanak itu tiada tempat tinggal sesuai, makanan yang sihat dan pakaian untuk dipakai. Untuk mengatasi isu hak asasi kehidupan kanak-kanak, ibu bapa perlulah menyediakan tempat perlindungan dan keperluan harian yang sempurna untuk kanak-kanak. Apakah perubahan yang anda nampak perlu lakukan apabila terlibat dengan kanak-kanak? Sila uraikan. Perubahan yang saya nampak perlu lakukan apabila terlibat dengan kanak-kanak adalah saya meningkatkan kesedaran atau komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi hak asasi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama atau mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kepada hak asasi kanak-kanak. Antara saya mengalahkan organisasi yang berhubung secara langsung dengan kanak-kanak untuk mewujudkan dasar perlindungan hak asasi kanak. Seterusnya, saya melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk penghabaian, penderitaan, keganasan dan eksploitasi. Dan juga saya menetapkan hanya individu yang bersesuaian untuk berurusan secara langsung dengan hak asasi kanak-kanak. Selain itu, saya mengalahkan penyediaan persekitaran yang sehat dan selamat untuk hak asasi kanak-kanak atau anggota masyarakat, dan juga boleh setiap organisasi mewujudkan dasar dan peraturan mengenai perlindungan kanak-kanak. Telah mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa. Saya akan memperluas dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, pesara dewasa, keluarga untuk mengeramkan hak asasi kanak-kanak.
Kanak-kanak merupakan model insan penting kepada negara. Model insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimal melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian penderitaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan. Justru, dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi mengalahkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Di samping itu, peranan ibu bapa adalah perkara yang penting dalam pelibatan kanak-kanak. Ibu bapa perlu memberikan pendidikan kepada kanak-kanak agar mereka dapat berjaya sebagai seorang yang berpendidikan di kalangan remaja pada masa depan mereka. Selain itu, ibu bapa sepatutnya memberikan tempat perlindungan dan keperluan harian kepada kanak-kanak. Contohnya, makanan yang sihat dan pakaian yang sesuai kepada mereka. Dan akhir sekali, ibu bapa juga boleh meluangkan masa dengan kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat berasa mereka tidak disisihkan. Nombor 7.0, bagaimanakah isu ini mempengaruhi saya secara peribadi? Isu ini sangat mempengaruhi saya sebagai pengamal pendidikan awal kanak-kanak. Hal ini kerana sebagai pengamal pendidikan awal kanak-kanak beranggapan bahawa jika berlakunya isu ini, ia akan menjejaskan perkembangan kanak-kanak tersebut daripada segi rohani, pemikiran, moral dan sosial. Isu yang berkaitan dengan masalah perkembangan kanak-kanak daripada segi sosial, moral adalah isu penderaan. Hal ini kerana apabila seorang kanak-kanak itu didera dan tidak diberi kasih sayang, ia akan mengganggu perangai dan cara mereka bersosial dengan orang lain. Contohnya, kanak-kanak ini sudah terbiasa dengan keganasan dan mereka mengaplikasikan perkara tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Ini akan menjejaskan cara mereka bersosial dan merosakkan akhlak moral kanak-kanak tersebut. Selain itu, isu yang berkaitan dengan masalah perkembangan pemikiran adalah isu mengajar kanak-kanak dengan kekasaran. Hal ini akan mengenakan kanak-kanak tidak akan boleh faham apa yang diajar jika gurunya mengajar dengan kekasaran. Contohnya, guru memarahi kanak-kanak apabila mereka tidak faham atau lambat faham. Kesannya, kanak-kanak akan tidak minat untuk belajar dan ia boleh memantutkan pemikiran kanak-kanak tersebut. Isu yang berkaitan dengan masalah rohani kanak-kanak adalah isu kanak-kanak tidak dapat hak asasi kehidupan dari ibu bapa. Hal ini kerana kanak-kanak itu memendam perasaan dan berdendam dengan ibu bapa mereka. Kesannya, ia akan menjejaskan rohani seseorang kanak-kanak itu dalam jangka masa yang panjang. Perkembangan yang sepatutnya diperolehi oleh kanak-kanak adalah beberapa NGO kanak-kanak yang berada di Malaysia boleh membantu kanak-kanak yang mendera, kanak-kanak yang tidak dapat hak asasi kehidupan daripada ibu bapa dan kanak-kanak yang mengalami isu hak asasi perkembangan kanak-kanak dengan membawa kanak-kanak yang mendera oleh ibu bapanya ke asrama ataupun membawa ibu bapa yang tidak stabil dalam segi mental ke psikiatris untuk mendapatkan nasihat dengan pembantuan kuasa-kuasa yang tinggi. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengetahui hukuman yang dapat apabila mereka menjejaskan kehidupan kanak-kanak tersebut atau mendera kanak-kanak untuk tidak membuat kesilapan tersebut. Dengan itu, ibu bapa perlu memberi kasih sayang yang mencukupi kepada kanak-kanak untuk menjadikan kehidupan kanak-kanak itu lebih baik, dan juga ibu bapa perlu memberi hak asasi kanak-kanak untuk mengelakkan berlaku pergaduhan. Kanak-kanak yang mengalami isu hak asasi perkembangan perlu mendapat suasana yang baik untuk berkembang dengan tiada apa-apa masalah dan baik
ibu bapa perlu memberikan suasana yang baik untuk mengelakkan berlaku kesalahan yang akan memberi rasa kesalahan di masa hadapan. Kualiti yang menjadikan anda seorang pendidikan awal kanak-kanak. Pendapat pribadi sebagai pengamal pendidikan awal kanak-kanak, untuk menjadi pengamal pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti adalah perlu tahu tentang kanak-kanak dari segala aspek. Hal ini kerana mudah untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut yang berkaitan dengan kanak-kanak. Kesannya ia akan mengurangkan isu-isu berkaitan kanak-kanak di dalam negara kita. Mengamal pendidikan awal kanak-kanak perlu mempersiapkan diri supaya lebih peka tentang kanak-kanak dan lebih bersedia menghadapi segala cabaran yang datang dalam bidang ini dengan lebih mudah. Bak kata berpatah, sediakan payung sebelum hujan. Jelaslah bahawa cara-cara ini dapat membantu menjadi seorang pengamal pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Lainnya, kesimpulan adalah kanak-kanak mudah dipengaruhi, memerlukan jagaan dan perlindungan khas, terutamanya perlindungan oleh keluarga, perlindungan undang-undang dan perlindungan yang lain kepada kanak-kanak. Ia juga sekali lagi mengasahkan keperluan bagi ia meliputi hak sebelum dan selepas lahir. Kepentingan hormat kepada nilai kebudayaan komuniti kanak-kanak merupakan satu peranan yang amat penting bagi kerjasama antara bangsa dan menjamin hak asasi kanak-kanak. Seterusnya, ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk membesarkan kanak-kanak, dan negara hendaklah menyokong mereka dalam hal ini. Negara hendaklah memberikan bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dalam pembesaran anak. Tiap kanak-kanak mempunyai hak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal, mental, kerohanian, kemoralan dan pembangunan sosial. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan dan kewajipan negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama, percuma dan wajib mengalahkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh tiap-tiap kanak-kanak, dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan. Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanak-kanak itu. Hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk melaksanakan hak ini. Akhirnya, kerjasama antarabangsa dalam usaha memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Peranan dan tanggungjawab keluarga dan negara dalam memberi perlindungan dan menjaga kepentingan kanak-kanak, dan juga memberi tekanan kepada hak kanak-kanak membesar mengikut kebudayaan, kepercayaan atau agama keluarganya. Boleh juga memberi taraf kewarganegaraan kepada semua hak asasi kanak-kanak.